على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من النار ومن شر الكفار ومن غضب الجبار، والعزة لله والرسول. اللهم اغنينا بحلال حرام من سواك. بسمك اللهم يا دائم يا حي يا فرد يا وتر يا أحد يا صمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنة إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم نسألك ببركة الشريفة أن تحول الدنيا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اللهم تعالى إن حكمتك وانشر علينا من هزائمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian maghrib, sambungan kitab Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, insyaAllah. Untuk lagi barakah, kita mula dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Shiratal ladzina insyaAllah. Maghrib ni kita tujukan untuk surau Nurul Al-Falah di Taman Seri Aman Puchong. Surau Nurul Al-Falah, Taman Seri Aman Puchong. Mohon sahabat-sahabat share dahulu sebelum kita mulakan terus, insyaAllah. Kita share dahulu. Mohon sahabat-sahabat share. Nurul Falah. Mohon share kat grup, insyaAllah, sahabat-sahabat. Okey, insyaAllah muka surat baru 71, tafsir ayat nombor 12, insyaAllah. Siri pun siri nombor 12, ayat nombor 12, insyaAllah. Sambungan pagi tadi, duha. Mohon share terus, insyaAllah. Sama-sama kita share, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat nombor 12, surah Hud. Kitab Tuan Guru Nik Abdul Aziz, Tafsir Quran, surah Hud, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala'allaka tarikum ba'du ma yuha ilaika wa da'ikum bihi sadruka
an yaqulu laula unzila alaihi kanzu aw jaa ma'ahu malak innama anta nazir wallahu ala kulli syai'in wakil. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 12, insyaallah sama-sama kita saksikan. Maksudnya jangan-jangan engkau yakni wahai Muhammad tidak menyampaikan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu serta merasa sempit dada untuk menyampaikannya, disebabkan orang-orang yang ingkar itu berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbendaharaan yakni harta benda yang banyak, ataupun datang bersama-sama dengannya malaikat yakni untuk menolongnya menyiarkan Islam, kerana sesungguhnya engkau hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar, dan Allah jualah pentadbir yang menguruskan tiap-tiap sesuatu, yakni maka berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Hud ayat nombor 12. Ini dipesankan Allah Subhanahu wa taala supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jangan tidak menyampaikan sebahagian apa yang diwahyukan. Ini amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok tafsirannya. Ayat ini juga menggambarkan bagaimana teruknya keadaan jiwa Rasulullah SAW hasil daripada fitnah-fitnah yang dilemparkan ke atas beliau. Artinya, tiap-tiap pejuang Islam tidak boleh lari daripada lemparan fitnah yang menyusahkan dirinya. Tidak peliklah kalau kita daripada puak-puak penyokong Islam yang tidak banyak ilmu dan yang banyak dosa ini berserabut perut ataupun berserabut risau fikiran kerana orang memfitnah kita dengan bermacam-macam perkara. Ada jenis yang menunjuk dan ada jenis juga yang menggugur hingga mengecutkan hati. Ini ya, diingatkan ya, kita ni semua ya, digambarkan ayat ini jiwa Rasulullah SAW teruknya keadaan bila difitnah, terlalu banyak dilemparkan fitnah ke atas Rasulullah SAW. Bayangkan masa tu Islam baru nak bermula. Artinya untuk mengingatkan kita, setiap pejuang-pejuang Islam tidak boleh lari daripada lemparan fitnah yang menyusahkan diri pejuang tersebut. Hanya kita sebagai nak menangkan Islam, tak kira jihad macam mana, tak kira berjuang macam mana, tapi nak menangkan Islam, nak mentegakkan Islam, walau sekecil mana pun, pasti akan dilemparkan bab fitnah ataupun dia punya halangan yang memang hebat. Kita sekarang macam ni, bayangkan zaman Rasulullah SAW yang menghadap orang yang kafir betul. Zaman sekarang nak menghadap, bukan menghadap kafir, nak menghadap yang Islam pun lagi hebat juga. Ini kena renung kita ya. Apa yang kita nak hadap ni Islam yang nak menangkan Islam, menghadap yang Islam yang tak nak bab Islam, cuma nak sebahagian saja. Bayangkan yang fitnah tu yang Islam juga tu kadang-kadang berlaku. Kata Tok Guru Siddiq Noh, yang potong pokok kayu balak ataupun kayu di hutan tu kapak. Kapak tu besi, hulu kapak tu dibuat daripada kayu. Akhirnya yang menolong memotong kayu tu adalah kapak yang ada kayu. Maksudnya kayu pun potong kayu. Maksudnya macam-macam berlaku antara umat Islam, berlaku dengan umat Islam tak mau terima hakikat sebenar bab Islam. Ni
Tidak peliklah kalau kita daripada puak-puak penyokong Islam yang tidak banyak ilmu dan yang banyak dosa ini berserabut perut. Kata Tok Guru. Maksudnya apa? Risau. Risau pasal apa? Kerana ada orang memfitnah kita dengan bermacam-macam perkara. Berlaku sekarang? Berlaku. Orang nak ajak masuk Islam, dibuat macam-macam cerita. Dihalang macam-macam cerita. Yang menghalang tu bukan yang bukan Islam. Yang menghalang tu yang Islam juga sebenarnya. Bimbang, terbongkar, terselongkar ceritanya di kawasan tersebut. Berlaku tak sekarang? Berlaku dah. Ini cerita. Orang seronok bila diajak kaum yang tidak Islam masuk Islam. Sepatutnya kita seronok, bersyukur. Allah dah bagi jalan dah. Tak kira lah miskin atau bergaya. Tapi kita nak menyebarkan syiar Islam. Itu pun dihalang. Ada jenis yang memujuk dan ada jenis yang mengugut hingga mengecutkan hati. Ada, berlaku sekarang. Sekarang berlaku. Mengugut orang yang nak mengajak bab sayangkan Allah. Pasal apa? Orang yang Islam dia tahu Allah sayang kita. Bila dia nak mengajak orang sayangkan balik Allah Ta'ala, ada yang tak mau. Walau dia makan di bumi Allah Ta'ala, dia minum di bumi Allah Ta'ala, dia mencari rezeki di bumi Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia berkononnya dia berkuasa. Dia tidak, dia terlupa ada lagi yang maha kuasa. Diingatkan daripada Rasulullah banyak. Cubaan ataupun ujian memang hebat untuk para pejuang Islam. Rasulullah SAW sendiri yang dijaga oleh malaikat siang, malam, pagi dan petang, serta mendapat hidayah dan inayah, yakni perlindungan Allah Ta'ala 24 jam terus menerus. Itu pun Allah Ta'ala sebut, فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Aku bimbang benar, takut kamu tertinggal dalam menyampaikan setengah daripada wahyu yang diturunkan kepada kamu. وَضَائِكُمْ بِهِ صَدْرُكَ. Dan aku bimbang benar, takut hati kamu naik sibuk-sekuk, iaitu terlalu risau. Ayyakulu laula unzila alaihi kanzu. Kerana orang-orang yang melawan kamu itu selalu sangat sebut, kerana apa tidak diturunkan ke atas Muhammad harta yang bergedong-gedong. Ni kena gedong. Ya, ayat-ayat Allah Ta'ala. Wahai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW tu, Allah jaga pagi, petang, siang, malam. Dijaga siapa? Malaikat. Malaikat pagi jaga, malaikat siang jaga, malaikat malam jaga. Kemudian untuk dibagi lagi hidayah dan inayah. Inayah ni perlindungan, hidayah terus Allah bagi berterusan pada Rasulullah SAW. 24 jam berterus menerus. Itu pun Allah sebut, fala'allaka tarikum ba'da ma yuha ilaik. Aku bimbang benar, takut kamu tertinggal dalam menyampaikan setengah daripada wahyu dan turunkan kepada kamu. Allah bimbang, takut Nabi tak tertinggal apa yang disampaikan sepatutnya. Bimbang, Allah bimbang. Kemudian wadaikum bihi sadruk. Dan aku bimbang benar, takut hati kamu naik terlalu risau. Bimbang Nabi kita Nabi Muhammad SAW terlalu risau keadaan tersebut kerana bab fitnah yang dilemparkan. Kemudian lagi satu, kerana orang yang melawan kamu itu terlalu sangat sibuk, selalu sebut sangat, kerana apa tak diturunkan ke atas Muhammad harta yang bergedong-gedong. Itu ayyakulu laula unzila alaihi kanz. Angin, angin, yakni berangan, hendak menjadi nabi,
tetapi tidak ada pitih. Angin, maksudnya berangan, hendak memerintah negeri tetapi tidak ada pitih. Ekonomi pun tidak ada. Boleh jadi kamu berserabut sangat. Aku bimbang, takut kamu tidak menyampaikan sesetengah daripada benda yang aku bawa turun. Tengok, kalau Nabi Muhammad itu tidak runsing, sungguh, mengapakah Allah Ta'ala berkata sebegitu rupa? Kalau Nabi tidak runsing sedangkan takkanlah turun ayat sebegini. Ayat ini menggambarkan bagaimana teruknya fitnah yang dilemparkan kepada Nabi SAW dan bagaimana kesan tuduhan itu ke atas diri Nabi. Nabi bukannya malaikat, dia adalah manusia biasa. Cuma dia mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala. Walaupun begitu, hati perut perasaan dia tetap sama seperti hati perut seorang manusia, bukannya seperti hati perut malaikat. Jadi Tuhan kata, aku bimbang kamu tidak menyampaikan perkara yang boleh membuatkan orang marah. Kerana apa? Kerana teruk sangat fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kamu. Boleh jadi kamu terfikir, tidak sesuai aku baca ayat ini hari ini. Kalau dibacakan juga teruk benar aku kena fitnah nanti. Ayat ini aku senyap-senyapkan dahululah. Ya, bimbangnya Allah Ta'ala pada Rasulullah, sayangnya Allah Ta'ala pada Nabi. Walaupun ayat ini sudah diturunkan lebih 1500 tahun dahulu, tapi susunannya betul-betul seperti apa yang sedang berlaku sekarang ini. Sebab itulah dalam iktikad kita sebagai seorang Islam, Al-Quran ini adalah kitab akhir zaman dan Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman artinya tidak ada lagi selepas Nabi Muhammad hingga akhir zaman. Seramai mana pun manusia yang dilahirkan selepas pelantikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, sampailah hari ke akhirat, hari kiamat, mereka semuanya mempunyai perangai yang lebih kurang sama saja. Mati seorang, hidup pula orang lain. Mereka tetap membawa perangai yang itu juga. Ini perangai zaman Rasulullah SAW, zaman dulu, yang jahat, yang baik, apa semua, akan berpusing-pusing sampailah hari kiamat, akan berulang-ulang. Modal para penentang Islam sama saja. Wahai pejuang Islam, baik PAS ataupun Semangat 46 ditulis sini, macam mana kamu hendak berjuang kalau kamu tidak ada pitih, tak ada duit? Ini ditunjukkan kepada parti Islam. Macam mana kamu hendak berjuang kalau kamu tidak ada pitih? Bagaimana kamu hendak pemerintah kalau kamu tidak ada pitih? Kalau Tuhan turunkan pitih, barulah munasabah kamu hendak memerintah dunia. Kalau kamu tidak ada pitih ataupun duit, kamu hendak memerintah dan berjuang lagu mana? Macam mana kamu nak memerintah? Persoalan ini sama saja, cuma lain sedikit tekniknya. Zaman dahulu orang kafir meminta kebun, tamar dan telaga besar, barulah munasabah kamu menjadi nabi. Sekarang ini orang tidak lagi menyebut berkenaan tamar ataupun telaga air, tetapi orang sebut berkenaan telaga minyak ataupun ladang kelapa sawit. Teknik berlainan sikit tetapi persoalannya sama sahaja. Au jaa ma'ahu au jaa ma'ahu malak. Kalau tidak diturunkan gedung dari langit pun, sekurang-kurangnya ada malaikat menjaga kamu. Sekarang ini kamu berjalan berseorangan, tidak ada siapa pun yang menjaga kamu, baik malaikat maupun Jibril. Bagaimana aku hendak percaya sedang kamu ini manusia serupa aku juga? Tidak nampak pun dewa, pelesit, jembalang ataupun putar ranguh
ataupun putar ranggah, yakni hantu yang menjaga kamu. Aku hendak beriman macam mana? Ini persoalan yang dibangkitkan oleh orang yang suka kepada perkara-perkara ghaib. Di dalam peperangan Uhud, Nabi telah terjatuh ke dalam lubang yang digali oleh orang kafir. Muka Nabi yang mulia itu terluka dan 4 batang gigi depan Nabi patah. Jadi nampak sangat bahawa Nabi tidak ada keramat. Masyhur sangat kisah bahawa kamu boleh berhubung dengan malaikat dan Jibril sendiri rapat dengan kamu, tetapi kalau orang buat jerangkap samar, kamu jatuh juga. Macam mana hendak suruh aku kata kamu ini Nabi? Ni zaman Nabi. Ya, orang nak yakin sangat Nabi tu. Tak ada perlindungan untuk Nabi. Masuk perangkap, masuk patah gigi Nabi. Orang tak anggap itu kehebatan Nabi. Tu dilekehkan zaman Rasulullah SAW. Tuhan kata, wahai Muhammad, aku hendak mengajarkan jawapan yang kamu kena beri kepada orang yang macam itu. Mereka selalu membeli dan memperlekehkan dengan mengatakan bahawa kamu tidak ada pitih ataupun tidak ada duit, tidak ada mempunyai keramat. Innama anta nazir. Wahai Muhammad, beritahu kepada orang bahawa kamu datang ke dunia ini untuk memberitahu benda-benda yang menggerunkan. Allah memerintahkan Rasulullah SAW suruh bagi tahu pada manusia ada benda-benda yang menggerunkan akan datang. Aku hendak cakap kepada kamu bahawa hidup ini sebagai manusia di atas dunia ini akan berakhir dengan kematian. Selepas mati, kita akan dimasukkan ke dalam lubang kubur. Di dalam kubur, walaupun kita sudah mati, tetapi hakikatnya kita tetap hidup. Kita akan bersoal jawab dengan mungkar dan nakir. Dipesankan kepada Rasulullah. Ini pesanan untuk kita juga. Ya, bagi tahu pada kita, ya, hidup kita sebagai manusia dunia di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Ya, selepas mati kita akan dimasukkan ke dalam lubang kubur. Tu nak ingatkan. Di dalam kubur walaupun kita sudah mati, hakikatnya kita tetap hidup. Kita akan bersoal jawab dengan 2 malaikat yang hebat, yang tak tahu, yang tak pernah diceritakan muka dan hebatnya fizikal dia, iaitu Munkar dan Nakir. Imam Ghazali selalu memberi misalan, walaupun tidak sedarkan diri. Ketika tidur kita bermimpi sedang makan, berlari, bernikah ataupun bermain bola. Semuanya orang bermimpi dan semua orang boleh merasainya belaka. Tidak ada orang mengatakan bahawa mimpi ini mengarut. Macam mana bermain bola ketika tidur, bermain, bernikah dan berceramah, semuanya secara mimpi. Itu dimisalkan oleh Imam Ghazali. Kalau sewaktu tidur orang boleh menerima bahawa mimpi adalah bermacam-macam fashion, maka tidak peliklah apabila mati nanti roh kita akan menerima kenikmatan ataupun kepedihan seperti mana dalam mimpi walaupun jasad kita telah reput dan hancur. Berterusan hidup itu. Kamu beritahu begitu sudahlah wahai Muhammad. Disuruh Nabi Muhammad memberitahu manusia macam mana keadaan manusia akan datang dan penghabisan dia macam mana. Kamu hendak percaya, alhamdulillah. Kalau kamu tidak mahu percaya, itu kamu punya pasal. Di akhirat kelak kamu tidak boleh marah kepada aku kerana aku sudah sampaikan kesemuanya. Sekadar itu sahaja. Sama ada aku ada pitih ataupun tidak, itu masalah aku. Aku mempunyai keramat atau tidak, itu masalah yang lain. Kamu percaya ataupun tidak. Kalau kamu tidak percaya, di manakah yang tidak kenanya hujah aku? Cuba beritahu. Ni cara Allah ajarkan pada Rasulullah SAW macam mana nak menyampaikan amanatnya. Tidak betul kamu mengatakan aku seorang pembohong kerana aku menerima wahyu.
Kalau kamu kata wahyu itu tidak betul pun tidak kena, kerana tok nenek kamu juga ada yang menjadi Nabi. Contohnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Yahya. Mereka ini Nabi ataupun tidak, tentulah kamu mengakui sebab kamu cakap bahawa kamu adalah anak buah Nabi-Nabi. Jika mereka ini Nabi, tentulah mereka juga mendapat wahyu seperti aku. Jadi dari segi wahyu, kamu tidak boleh menolak aku. Contoh yang Allah tunjukkan, ya, nak menerangkan orang-orang yang tak boleh terima Rasulullah SAW sebagai Nabi. Hujah-hujah sebegini menyebabkan orang-orang itu tidak boleh berkata apa-apa. Setengah orang apabila mereka tidak boleh berkata apa-apa, maka mereka akan beriman. Sesetengahnya pula, apabila dia tidak boleh berkata apa-apa, diajaknya kita bertumbuk. Serupa perangai zaman dahulu. Di Kelantan ini pun berlaku. Bila ayamnya kalah berlaga, diajaknya pula orang lain bertumbuk. Ayam saja yang kalah, tuan ayam belum tahu lagi kalah atau menang. Zaman zaman sekarang, yang zaman di Kelantan ada bab laga ayam. Tu dah laga tewas, dia ajaknya berlawan pula sesama tuan ayam tu. Ini contoh yang dibagi oleh tuan guru. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah menang. Allah memanglah berkuasa penuh, bertanggungjawab sepenuhnya di atas segenap perkara. Allah Ta'ala yang membuat alam ini dari langit sampailah ke bumi, terutamanya manusia dan segala-galanya. Dialah yang bertanggungjawab ke atas segala perkara, termasuklah mengintip dan menjaga kamu siang, malam, pagi dan petang. Nampak? Tu cerita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Allah memanglah berkuasa penuh, bertanggungjawab sepenuhnya di atas segenap perkara. Allah yang membuat alam ini. Allah yang mencipta alam ini dari langit sampailah ke bumi, terutamanya manusia dan segala-galanya. Dialah yang bertanggungjawab ke atas segala perkara, termasuklah pengintip. Termasuklah dia mengintip ataupun mengintai dan menjaga kamu siang, malam, pagi dan petang. Kalau Allah dah mengintip kita atau mengintai kita, agak-agak nampak ke tak nampak? Takkan Allah yang maha melihat, maha mendengar, Allah maha mengetahui, takkan Allah tak nampak kita. Betul kita boleh sorok, tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh sorok. Tak boleh kita bersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah maha berkuasa, Allah maha mengetahui. Sebab tu baliklah kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis ayat 12, ya. Kita sambung terus ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna naftarahu qul fa'tu bi asyri suwarin min mislihi muftarayati wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Surah Hud ayat nombor 13. Bukan itu sahaja kata-kata mereka, bahkan mereka menuduh dengan mengatakan, ya Muhammad, yang mereka reka Al-Quran itu. Katakanlah, wahai Muhammad, jika demikian tuduhan kamu, maka cubalah buat serta datangkan 10 surah rekaan yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah siapa saja yang kamu sanggup memanggilnya yang lain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. Surah Hud ayat 13. Tuduh lagi Rasulullah kita, dituduhnya Nabi kita sebagai tukang sihir. Dia kata Nabi mereka-reka, bukan sihir. Dia kata Nabi itu mereka-reka ayat Al-Quran. Tadi mereka menolak kamu kerana kamu tidak mempunyai duit dan keramat. Ayat sebelum ni, ya,
Dia tolak Rasulullah, tolak Nabi kerana Nabi tidak ada bab, keramat ataupun kelebihan, dan tak ada pitih, tak ada duit Nabi. Nabi tak ada harta. Sekarang mereka kemukakan alasan yang lain pula. Mereka mendakwa bahawa Nabi Muhammad SAW sendiri yang mencipta Al-Quran. Am yakulu naftarahu. Adakah orang datang kepada kamu dengan berkata bahawa kamu ini membuat sendiri Al-Quran? Wahai Muhammad, aku tidak percaya bahawa Al-Quran ini daripada Allah Ta'ala. Bahkan aku yakin 100% bahawa Al-Quran ini kamu yang buat sendiri. Malam-malam kamu duduk merenung, kemudian kamu ambil pensel dan menulis. Pagi esok kamu cakap kepada orang ramai, tuan-tuan semua, semalam wahyu turun begini dan begini. Kalau ada orang menyoal dan melawan kamu macam itu, kamu jawab begini. Allah ajar Rasulullah SAW. Kul, katakanlah, fa'tu bi'ashri suwarim mislihi muftarayat. Kamu bawa datang 10 surah yang serupa dengan Al-Quran ini, yang kamu kata aku reka dan buat sendiri. Kamu pun ada otak. Cubalah buat Al-Quran sebagaimana yang kamu kata aku reka. Nabi suruh panggil kaum yang menolak Quran itu, suruh dia buat new version Quran. Cabaran kedua, wad'u man istata'tum min dunillah. Aku beri peluang kepada kamu, ajaklah sebanyak mana orang yang kamu boleh ajak selain daripada Allah Subhanahu. Jika patut, kita panggillah jin, iblis, tokoh bahasa, tokoh undang-undang, tokoh bercerita sebagai pembantu kamu. Keluarkanlah iklan di dalam surat khabar. Panggil semua orang yang berkebolehan dalam bidang sastra, undang-undang, penceritaan, penulisan dan apa-apa saja dalam bidang terkandung dalam Al-Quran ini. Aku beri peluang, kamu jemputlah semuanya. Tidaklah aku kata bahawa aku hendak bertanding dengan kamu seorang saja, tetapi kamu ajaklah seramai mana penyokong-penyokong kamu. In kuntum sadiqin, sekiranya kamu ini betul dan benar dalam tuduhan kamu bahawa Al-Quran yang aku sampaikan ini adalah rekaan aku sendiri. Disuruh Nabi panggil dia orang, suruh bawa tokoh bahasa dan macam-macam yang boleh buat ayat 10 surah macam Al-Quran. Nabi cabar dia orang. Tu kena kenong kita, ayat Quran bukan saja-saja direka-reka. Ayat Quran sebenarnya terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah dah masuk Isyak. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan sambung lagi ayat seterusnya, iaitu ayat 14 surah Hud berikutnya nanti, insya-Allah. Mana yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma tawil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishyamna wa bi'awadina fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa la adika wa adika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bika bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tasanna bizi wa jabar wa tasamna bi malakut allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asma. Bismillahillazi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil muafi. Bismillahillazi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiu alim.
Bismillahi ala nafsi wa dini, Bismillahi ala ahli wa mali, Bismillahi ala kulli syai'in atani Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasan asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabba anta akhizun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasul mu'minin. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa siwa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah al-aliyyi dayan, subhanallah syadidil arkan, subhanallah yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar, subhanallah man la yushghiluhu sya'nu an sya'an, subhanallah al-hannan mannan, subhanallah musabbahi fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Terima kasih pada surah Nurul Al-Falah, Taman Sri Aman Puchong bagi ruang untuk online. Kita doa-doa sama, mudah-mudahan bulan depan kita dapat offline kuliah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.